Assalamualaikum guys, nama aku Abdullah bin Aziz dan hari ni aku nak ceritakan dekat korang pasal satu anime iaitu nama dia adalah Danmachi. Danmachi ni menceritakan tentang seorang watak utama iaitu Belle Cranel yang telah diselamatkan oleh seorang wanita nama dia Anne Wallstein waktu dia berada dalam dungeon. Belle Cranel ni merupakan seorang solo adventure yang berada di bawah jagaan Goddess Hestia. Belle ni merupakan salah satu ahli dalam familia Hestia, dan dalam familia Hestia ni ada dua orang je. Satu Goddess Hestia, satu lagi dengan Belle setakat ni. Cerita Danmachi ni telah ditulis oleh Fujino Omori dan telah dipublishkan ke TV oleh JC Staff. Anime ni telah keluar untuk season 1 pada April 4 hari bulan April sehingga 27 Jun tahun 2015, dan anime ni dah ada sehingga 3 season setakat ni. Terdapat juga video game pasal anime ni iaitu Danmachi Memoria Freeze yang dikeluarkan untuk Android pada tahun 2017. Terdapat juga game bagi anime ni iaitu Dungeon Action RPG yang akan dikeluarkan untuk PS4, Nintendo, PC, Microsoft dan sebagainya pada tahun 2020. Bagi aku, apa yang menarik dekat anime ni yang aku suka adalah penceritaan anime ni tau. Sebab aku memang suka anime yang dia daripada awal dia orang-orang biasa dan makin lama dia makin kuat. Contoh anime yang macam aku cerita tu adalah The Rising of the Shield Hero. Kalau korang tengok cerita tu, korang memang akan suka gila. Okay, kalau korang boleh tengok dalam episod 1 je, dia boleh tunjuk yang karakter ni sebenarnya asal-asal dia lemah, dan makin lama dia makin kuat, dan dia ada tiba-tiba dia ada special ability, dan dia ni dalam satu family yang family tu macam dipandang rendah yang tak diiktiraf. And dalam anime ni dia akan makin lama dia akan bangkitkan dia punya family ni. So anime ni memang boleh dikatakan karakter development dalam anime ni adalah bagus. Sebab kalau kau boleh tengok, hari demi hari main karakter dia makin lama makin kuat. Dan main karakter dia ni yang aku suka adalah main karakter ni dia seorang yang baik tau. Dia seorang yang berjiwa murni, dia seorang yang akan jaga dia punya member walau apa pun yang terjadi. And bagi aku, anime ni yang aku suka lagi adalah sebab anime ni adalah dalam kategori adventure and action. Kalau korang boleh tengok, dia ada scene lawan-lawan, and dia ada scene dia kena bully, dia ada scene dia hampir kena bunuh. So cerita ni juga dia ada melibatkan mati-mati tau. Dia ada melibatkan kematian. So dalam ni korang boleh tengok setiap karakter dia ada backstory dia yang menyedihkan. And backstory karakter ni setiap dia adalah berbeza tau. Kalau macam ni spoiler lah, salah satu supporter untuk Belle Cranel ni iaitu Lily, dia punya background story dia memang sedih gila. Dia nak mak ayah dia mati dekat dungeon, and dia cuba hidup, dia cuba menipu untuk hidup, and akhirnya dia punya hasil tipu tu kena kat diri dia balik. Cerita ni memang best gila sebab korang boleh tengok jalan penceritaan dia memang best. Dia tunjuk macam mana dia tolong selamatkan kawan dia, and dia tunjuk macam mana karakter ni makin lama makin kuat tau. And dan lagi best sebab dia ada satu villain iaitu satu goddess yang dikatakan sexual goddess lah. And sexual goddess ni dia sengaja untuk main-main dengan, bukanlah main-main, maksudnya dia sengaja untuk mempermainkan Belle Cranel ni. Dia nak uji sebagaimana kuatnya Belle Cranel ni. Sampai ada satu episod tu yang Belle Cranel dapat weapon baru dia, and korang boleh tengok situ dia punya lawan dengan salah satu monster yang telah dilepaskan tu. Dia boleh kalahkan monster tu walaupun monster tu adalah satu tahap lebih tinggi pada dia. Dan kat situ korang boleh tengok dia macam dia punya semangat untuk kalahkan tu, and korang boleh tengok macam mana dia unlock kuasa dia. Memang korang akan suka gila anime ni. Anime ni apa yang bagus dia kat anime ni, dia ada ceritakan macam dia punya friendship, iaitu dia punya semangat setia kawan dia. Korang boleh tengok yang waktu dia sanggup untuk korbankan diri dia semata-mata untuk selamatkan dia punya goddess, iaitu Goddess Hestia, waktu dia nak selamatkan daripada serangan monster. And dekat anime ni juga korang boleh tengok waktu dia selamatkan seorang lagi iaitu Lily, dia punya supporter. Waktu supporter dia tu kena serang dengan semut.
Semut Gergasi, walaupun supporter dia tu dah khianati dia. Kat situ korang boleh tengok dia punya nilai murni tu yang dia cuba terapkan dekat orang yang tengok untuk sentiasa setia kawan. Sentiasa jaga orang bawahan korang. Tak kira orang bawahan korang tu kuat atau lemah, korang kena jaga dia. Korang tak boleh ambil tindak, korang tak boleh pandang rendah dekat orang bawahan korang, and korang kena sentiasa jaga dia. And apa yang lemah sikit dekat cerita ni adalah, cerita ni dia macam dia terlampau expose tau. Dia macam terlampau, senang kata macam atas 18 tahun ke atas lah. Cerita ni tak sesuai untuk korang tengok dekat halayak ramai. And cerita ni dia agak macam orang kata macam macam sedikit ke arah tidak sesuai untuk bawahan lah, orang kanak-kanak. Even though cerita ni mewatakkan pasal seorang karakter umur 14 tahun, tapi semua karakter-karakter perempuan yang ada dalam cerita ni dia macam terlampau expose and terlampau mendedahkan dia punya aset. So bagi aku itu salah satu benda yang memang orang kata fan service tau. Cerita benda-benda macam ni memang orang akan kata fan service. Tapi sebab benda macam ni dia akan buat tak semua orang boleh tengok benda ni, and dia akan bawakan satu apa ni orang panggil, and benda macam ni dia akan bawa satu orang kata pandangan yang tak baik terhadap masyarakat. Kalau katakan macam aku tengok dekat rumah and mak ayah aku akan nampak, so korang boleh nampak kat situ tau apa pandangan orang dekat anime macam tu. Memanglah orang suka benda macam tu, tapi benda tu sepatutnya untuk cerita-cerita macam tu kurangkan sikit lah. So bagi aku memang aku suggest gila untuk korang tengok cerita ni, bukan sebab benda tak bagus, tapi sebab cerita ni memang best gila, and cara dia sampaikan penceritaan tu memang sedih and memang menarik gila. Bagi aku kan, kalau korang tengok, macam aku tengok episod 1 je, lepas tu aku tertarik untuk tengok episod 2, episod 3, episod 4. Dia punya pace memang laju, memang jalan penceritaan dia cepat, and dia tak ada filler yang mengarut-ngarut. Macam kalau korang tengok cerita-cerita anime ada filler yang mengarut gila kan. And cerita ni memang dia akan straight to the point. Setiap episod ada penceritaan penting yang kalau korang terlepas satu episod, korang akan miss the whole story. So tu saja daripada aku. Itulah pandangan aku. Maybe bunyi macam sedikit mengarut, tapi sebab aku baru lagi, aku tak tahu macam nak cerita kat korang. Tapi bagi aku itulah jalan penceritaan dia. And itu saja daripada aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, share and whatsoever asalkan video ni dapat viewer. So Assalamualaikum.